الله أكبر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita bersama pada malam ini. Pada malam ini saya bawa sebuah kitab, iaitu sebuah kitab yang bernama dengan Muraqil Ubudiyah, iaitu syarah kepada Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebelum itu malah sama-sama kita menghadiahkan sekali Al-Fatihah kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kitab ini matanya ialah Bidayatul Hidayah. Yang mensyarahkannya ialah Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Sekali lagi kita hadiah Fatihah kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang menyusun syarah kepada Bidayatul Hidayah yang bernama Muraqil Ubudiyah. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين. Berkata al-imam, berkata al-syekhul imam. Al-syekh, makna syekh ialah man balagha rutbatal kamal. Itu makna syekh, iaitu orang yang sampai kepada martabat kesempurnaan ilmu pengetahuan. Qala asy-syekhul imam, imam makna orang yang diikuti. Al-imam maknanya orang yang diikuti. Qala al-alim, al-alimul allamah. Al-alimu al-alama, orang yang alim lagi tersangat alim. Jadi kalau kita jumpa orang sebut al-alim, al-allamah, al-alamah itu makna alim sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hujjatul Islam, ini gelaran kepada al-Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diri dia itu menjadi hujjah kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hujjah maknanya orang yang menguasai sebahagian besar daripada sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu maknanya hujjatul Islam. Orang yang menguasai sebahagian besar daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa barakatul anam, dan orang yang merupakan keberkatan kepada manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun disebut dengan Zainuddin, iaitu orang yang jadi hiasan kepada agama. Kita ni dalam ahli sunnah wal jamaah ni, pegangan kita dalam tauhid ialah pegangan yang kita pegang tauhid yang dibawa, yang dikemaskini oleh al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga al-Imam al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu tauhid sifat 20. Sementara mazhab kita ialah Syafi'i, Syafi'iyan, kita bermazhab Syafi'i. Sementara dalam ilmu tasawuf kita berpegang dengan pegangan Imam Al-Ghazali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Imam Ghazali disebut dengan Barakatul Anam, ataupun maknanya ialah Zainuddin, orang yang menjadi hiasan kepada agama ataupun penghias kepada agama. Imam Ghazali disebut dengan Abu Hamid. Anaknya laki-laki namanya Hamid, jadi dia ialah Abu Hamid. Namanya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dia Muhammad, ayah dia Muhammad, tok wan dia pun Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu nisbah kepada kampung dia. Sebuah kampung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang duduk dalam satu negeri namanya Tus. Jadi Al-Ghazali itu nama kampung dia. Jadi kita ni kampung apa? Kuala Nerang, Al-Kuala Nerangi. Duk mana? Baling, Al-Balinji. Duk mana? Jitra, Al-Jitrawi contohnya. Jadi Imam Ghazali ni dia menisbahkan dia kepada kampung dia.
kampung di sebuah negeri namanya Tus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tus ni ialah sebuah negeri yang duduk dalam sebuah negara namanya Nisabur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni ialah negeri dan negara yang duduk dalam wilayah Khurasan. Dulu ni ada sebuah negara besar namanya Khurasan. Khurasan ni ada satu buku kitab iaitu yang menceritakan tentang ulama-ulama Khurasan, Al-Khurasani, negeri Khurasan. Kalau kita duk rajin baca, kita jumpa negeri Khurasan tu, dalam negeri tu, dalam negara tu ada satu negeri, jadi dalam sebuah tempat yang luas lagi namanya, sebuah negara besar namanya Khurasan. Dalam tu ada Nisabur, dalam tu ada Tus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala qaddasallahu ruhahu. Ni ialah ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kan dia mendoakan kepada Imam Ghazali dengan qaddasallahu ruhahu, moga-moga Allah menyucikan ruhnya, wa nawwara dharihahu, dan menyinarkan tanah kuburnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia sebut dengan amin. Amin ni makna istajib ya Allah. Jadi bila mana kita doakan kepada mereka, jadi kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, dan kita pun mendapat manfaat dengan sebab Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan mereka. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Seterusnya Al-Imam Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala memulakan syarah dia. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa hamdih, sebenar-benar pujian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa hamdih, sebenar-benar pujian. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seseorang tu menyusun kitab, jadi menjadi asas kepada penyusunan kitab ialah yang pertama sekali memulakan dengan bismillah, yang kedua mengucapkan alhamdulillah, yang ketiga mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, kemudian baru masuk kepada amma ba'du. Jadi memulakan dengan alhamdulillah sebabnya iqtidaan bi kitabillah, kerana mengikut ataupun mencontohi Al-Quran. Maka begitu juga setiap orang yang nak bercakap. Sunat bila mana kita nak bercakap, kita kata alhamdulillah, lepas tu salawat dan salam pada Rasulullah, lepas tu kita kata amma ba'du, macam tu khatib, macam khutbah tu. Jadi itulah muqaddimah ataupun sunat kita memulakan cakapan macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maknanya semua puji-pujian itu ialah milik Allah. Tidak ada satu pujian pun hak kita. Kita tak layak terima pujian. Sebab puji-pujian yang selayaknya ialah kepada Allah saja. Para ulama menyimpulkan pujian itu kepada 4. Yang pertama, puji Allah kepada dia sendiri, ataupun disebut dengan puji qadim bagi qadim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji makhluk dia, iaitu puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, puji hadis kepada qadim, puji kita kepada Allah. Yang ketiga, pujian kita kepada kita sama-sama kita, disebut dengan puji hadis bagi hadis. Semua 4 puji ni Allah punya. Bila kata alhamdulillah, Allah puji dia sendiri. Itu puji qadim kepada qadim, Allah puji dia sendiri. Yang kedua, puji qadim kepada hadis, Allah puji makhluk dia,
Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah, seperti Allah puji Nabi Allah Ayub alaihi salam, seperti Allah puji nabi-nabi yang lain. Seperti contohnya Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin azim, Muhammad, akhlak engkau tersangatlah hebat. Allah puji makhluk dia. Allah puji Nabi Allah Ayub alaihissalam, innaka, Allah sebut Nabi Allah puji Nabi Allah Ayub, ni'mal abdu innahu awwab, sebagai contoh. Ayub ni sebaik-baik hamba, dia banyak sungguh bertaubat kepada aku. Ni Allah puji makhluk dia. Baik, itu puji qadim kepada hadis. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita puji Allah. Kita alhamdulillah kamilah ni Tuhan bagi ya Allah macam-macam nikmat. Kita puji Allah. Macam mana hari ni sihat ke? Alhamdulillah. Itu puji kita kepada Allah. Yang keempat, puji kita sama-sama kita. Nampak lawa hari ni. Berseri nampak hari ni. Kita puji sama-sama kita. Semua empat-empat puji ni Allah punya. Ya, sebab itu bila mana orang puji kita, kita kena kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Angkat balik pada Tuhan balik. Jangan ada satu orang saya jumpa dah meninggal dah. Setiap kali saya tanya, Pak Andak sihat ke? Dia kata, soalan jawapan ni, Pak Andak sihat ke? Setakat ini. Selalu saya jumpa jawapan setakat ini. Saya ingat-ingat saya tak pernah dia kata alhamdulillah. Bila orang tanya, macam mana hari ni? Pak Long sihat ke? Alhamdulillah. Jadi kita ni semua kita kena angkat pada Allah. Baik, jadi masalah Sayyidina Muhammad, kalau orang kata kita, amboi no, nampak sihat banyak lah ni no, alhamdulillah. Berseri lah muka hari ni, alhamdulillah. Semua puji jangan terima, bukan kita punya, puji Allah punya. Angkat pada Tuhan balik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina, tu dia bagi pujian. Segala puji kepada Allah, haqqa hamdih, sebenar-benar pujian kepada dia. Jadi segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, hanya dia yang berhak untuk menerima pujian. Orang pula dalam situasi dipuji ada 3 kategori. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang suka dipuji. Yang kedua, orang yang takut kena puji. Orang yang ketiga, takut pun tak, suka pun tidak, apa pun tak rasa. 3 jenis. Orang yang suka dipuji ialah orang yang tak kenal diri. Orang yang takut dipuji, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak kenal Tuhan. Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad, bila dipuji masalah Sayyidina Muhammad, jadi dia tak berasa apa. Itulah hamba Tuhan. Yang pertama, kalau dipuji dia suka, tu tak kenal diri. Bila orang puji dia, masalah Sayyidina Muhammad, bila orang puji dia, maaf saya silap, kalau orang puji dia, dia suka. Bila orang puji, langsung rasa kembang jubuk-jubuk dia, macam belon tu kan, terangkat, merasa terangkat, suka dipuji. Jadi orang yang suka kalau dipuji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tak kenal diri. Sebenarnya pujian tu hang tak layak terima. Yang hang perasan pasal apa? Puji tu bukan hak hang punya. Puji tu Allah punya. Tiba-tiba senyum orang puji dia. Ni tak kenal diri, tak sedar diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, orang bagi kita pinjam kereta. Kereta tu kereta canggih lah, kita kata apa pun kereta lah, kereta elok lah. Lepas tu turun-turun kereta, kita pun tekan alam, orang kata amboi kereta elok no, dia senyum ya. Sedangkan kereta buku tu bukan kereta dia, duk belagak apa, tu orang tak sedar diri. Hang nak belagak kereta orang, kalau kereta sendiri ikutlah hang belagak boleh.
Ni orang yang terima pujian, dia suka tak kenal diri, tak sedar diri, tak kenal diri siapa. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dipuji takut. Nampak macam okey, tak okey. Dia pujian ni, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tasawuf, saya pernah mengaji, kalau orang puji kita, baik, cara kita nak balas pada pujian, ambil segenggam, capai apa pula, capai pasir ke tanah ke, pungai balik kat dia. Jadi pungai balik kat dia. Jadi segi zahir tu teruk lah kan. Sebenarnya tu cara selamat diri. Maknanya siapa puji, ambil baling. Maknanya Salah Sayyidina Muhammad, sebab hak akan rosak aku. Kita ni pujian jaga. Puji-pujian ni merosak kita. Banyak orang suka dipuji, tak suka kena caci. Sebenarnya caci itu positif, dipuji itu negatif. Macam mana? Orang ni kalau dia dicaci, dikeji, itulah yang baik untuk dia. Sebab itu akan jadi muhasabah diri dia. Tapi kalau kena puji, dia akan lupa diri. Itu merosak diri dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Kita bila orang puji, kalau kita tak mengaji, jadi kita ambil pujian tu dan kita kata kita baik. Sebenarnya baik kita bukan sebab kita, baik kita memang Allah nak kita baik. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sepatutnya kita kata alhamdulillah, Allah yang bagi aku baik. Orang kata Isnu nak cari macam Pak Ngah kok kampung kita tak ada lah pasal ni, orang puji berdepan ni, awak kata macam tu. Ish, nak cari macam Pak Ngah di kampung kita ada lah pasal. Macam mana awak kata macam tu? Itulah. Saya duk tengok Pak Ngah ni tak ada waktu Pak Ngah tak main masjid. Setiap waktu Pak Ngah main masjid. Pak Ngah hebat, Pak Ngah. Orang puji kita. Jadi bila kena puji ni, kita takkan terkesan. Kita akan terkesan. Jadi kalau kita lemah, kita akan terkesan. Lepas tu kita suka pula kalau terkesan macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita rasa kita baik, kita rasa kita bagus dengan sebab dipuji itu. Baik, orang kata kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kira enta ni duha tak pernah tinggal you know. Contoh orang kata itu. Ana dah tengok enta ni duha tak pernah tinggal nampak. Enta kira enta istiqamah duha no. Rasa macam mana? Rasa takut berbunga-bunga dalam diri. Lepas tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam, kalau jumpa orang tu kita akan rasa dia kata aku baik apa. Tu rosak. Jadi bila mana kita kata kita, tu yang bahaya. Pasal dia jadi syirik khafi. Syirik khafi ni dia memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Syirik khafi ni memutuskan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya semua Allah. Semua Tuhan. Bila mana kita kata kita, hak tu dah panggil syirik khafi. Kita kata kita baik, sedangkan baik kita bukan kita yang bagi kita baik. Kalau Allah tak nak kita baik, Allah yang bagi kita baik. Dia yang menjalankan kita jalan ke arah kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad begitu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita faham macam tu, kita lari daripada pujian. Bila orang puji kita takut. Takut rosak amal kita. Takut bila mana kita beramal, kita akan perbaiki amal kita bila mana orang hak puji kita ada.
Berarti waktu tu kita beramal kerana dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kata ulama, fi'alul amal li ajlin nasi riya'un, tarkul amali li ajlin nasi syirkun. Buat amal kerana orang namanya riak. Tu yang takut tu. Kita tu masalah sayyidina Muhammad tak pernah tinggal sembahyang sunat ba'diyah. Duk bangkit pula lepas sembahyang sunat ba'diyah, ayam pula sunat awabin. Dia duk puji kita. Duk abang ke orang kata kita bagus, kita bagus, kita bagus. Hari itu subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Gaya nak sembahyang, kita ada perasaan dia duk clean kita tengok. Waktu tu kacau waktu tu. Kita bertempur di antara dia duk tengok dengan kita nak ni, kita nak letak hati kita buat kerana Allah. Susah. Susah. Waktu tu jenuh kata astaghfirullahalazim. Pasal duk berasa dia tengok kita. Jadi hak keluar ni takut dipuji. Baik. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad yang hak betulnya orang yang tak rasa apa dipuji. Pasal apa tak rasa apa dipuji? Sebab dia faham kata orang puji dia tu sebenarnya Allah puji dia sendiri. Faham tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala puji dia sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuturkan orang yang orang tu puji kita. Faham tak? Jadi Allah puji dia melalui dia tuturkan orang tu puji kita. Sebenarnya Allah puji dia. Faham tak? Jadi nak berasa apa? Allah puji dia sendiri. Jadi waktu tu baru betul kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau tak mengaji, mulut dia kata alhamdulillah, sebenarnya kita terima puji. Faham tak? Jadi sebenarnya Allah puji kita, sebenarnya lalu saja sebenarnya Allah puji dia balik. Tu baru kenal Tuhan. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kata Syekhul Imam Nawawi Al-Bantani, alhamdulillahi haqqa hamdih. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Sebab dia sahaja yang berhak menerima semua pujian. Baik. Puji orang ni, puji orang jaga. Kalau kita puji orang jaga, takut orang tu lemah, kita yang merosakkan kawan kita. Jaga. Tapi di sana ada beberapa tempat kita elok memuji. Yang pertama, budak-budak. Budak-budak. Jadi bila budak-budak ni dia buat baik, bila dia buat baik, kita kena puji. Amboi, abang ni bagus ni, rajin semayang sungguh. Hak tu bagus. Dia menjadikan dia tu akan suka buat baik. Kakak ni masalah, umur berapa ni? 8 tahun. Kecil-kecil dah pakai tudung lah, nak bagus sungguh. Tu puji tu baik. Saya ingat saya ni dulu waktu budak-budak dulu, tok kan selalu puji. Rumah saya tu waktu tu ayah saya buat rumah tok saya tepi rumah kami. Pukul 11 saya pergi dah rumah tok saya makan nasi. Salah Sayyidina Muhammad. Entah macam mana saja budak-budak nak bang. Masuk tu sembahyang pukul 1. Tapi pukul 11 bang dah. Tok kata, amboi, suara cucu tok sedap sungguh. Esok main bang pula. Tu budak-budak. Ada seorang tok saya. Ni tok belah ayah, ni tok belah mak. Balik kampung, salah saya balik kampung. Sampai rumah tok.
Tok kata, amboi, sedap sungguhlah cucu Tok ni bang. Terangkat langsung. Lepas tu kalau balik rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau balik rumah Tok, bang, naik rumah tu, tak tahu waktu apa, bang mu. Tok puji meleleh, tak puji meleleh. Ambo sedap Tok puji. Balik-balik hari tu masalah Sayyidina Muhammad, Tok tak ada, tak syok. Duk atas tangga tunggu Tok balik. Tengok Tok balik, bang langsung. Nah, ni budak-budak. Jadi budak-budak ni kalau puji dia suka, elok puji dia. Termasuk yang kita elok puji isteri kita. Bila dia masak masalah Sayyidina Muhammad, dia kata, "Isnu sedap masak hari ni." Tak apa sedap pun kena kata sedap. Pasal apa? Mendorong dia untuk jadi isteri yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang perempuan ni kadang-kadang tu salah Sayyidina Muhammad, dia pun bertanya, sedap puji, sedap masak hari ni. Dia kata, betul ke abang? Dia pun tak apa percaya. No, betul ke abang? Betul. Kalah hotel pun kalah sekarang ni. Dia pun tak apa nak percaya, tapi dia suka. No? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Elok puji orang perempuan kita, menambah taat dia. Yang ketiga, boleh kita puji orang masalah Sayyidina Muhammad kalau orang tu memang dia tak kira, dia tak berasa apa dia puji. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar ada depan Rasulullah. Nabi kata, Abu Bakar ni nampak hamba, kalau ditimbang iman dia dengan dunia dan isi-isi dia, la rajaha imanu Abi Bakrin, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Nabi tunjuk macam tu. Pasal apa Nabi puji? Sebab Abu Bakar ni puji cara mana pun tak rasa apa. Sebab dia kenal Tuhan. Nabi puji dia, sebenarnya Allah puji dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu masa lepas subuh. Lepas subuh Nabi tanya, malam ni semalam siapa mimpi? Salah sayyidina Muhammad. Tak ada satu orang pun angkat tangan. Hari lain ada orang angkat tangan. Semalam siapa mimpi? Tak ada satu orang angkat tangan. Kalau ada orang kata semalam saya mimpi, Nabi kata mimpi apa? Orang tu cerita mimpi dia. Kalau mimpi macam tu, Nabi kata mimpi hang takwilnya begini. Ilmu takwil mimpi ni diwarisi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan lepas Sayyidina Abu Bakar, dari ilmu takwil mimpi ni diwarisi kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mewariskan pula ilmu ta'wil mimpi ni kepada Muhammad bin Sirin, satu ulama tabi'in. Jadi kita hari ni kalau ada orang yang pandai mentakwil mimpi, dia merujuk kepada Tafsirul Ahlam li Ibn Sirin, iaitu ilmu yang diwariskan kepada Rasulullah sendiri kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar turun kepada Ibn Sirin radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari itu Nabi tanya, malam siapa mimpi? Seorang pun tak angkat tangan. Nabi kata, semalam aku mimpi. Bila Nabi kata semalam aku mimpi, para sahabat semua fokus. Semalam aku mimpi, aku pergi ke syurga. Di syurga aku tengok, sampai-sampai di syurga aku tengok syurga Umar. Aku tengok satu syurga cantik, kata Rasulullah. Aku pun mendekati syurga tu. Syurga siapa cantik sangat ni? Luar dah cantik, dalam lagi cantik. Aku teringin nak tahu, kata Rasulullah. Aku dekati syurga tu, aku tengok bertulis di pintu syurga Umarul Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar ada? Salah Sayyidina Muhammad. Kata Nabi kita SAW, aku pun dah langkah masuk, tapi aku tak jadi, aku keluar balik. Sebab aku teringat cemburu Umar. Aku takut dia cemburu ke aku. Sebab aku tengok syurga dia sebelum dia tengok syurga dia. Sebab mungkin aku tengok dulu bidadari dia sebelum dia melihat bidadari dia. Ketika itu Umar menangis. Kata Sayyidina Umar, afa'alaika ugharu ya Rasulullah. Sayyidina Muhammad,
adakah kepada engkau aku nak cemburu Rasulullah? Dan dia menangis. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad ni puji berdepan-depan ni. Pasal apa Nabi cerita? Sebab Omar pun sama, puji tak rasa apa. Taib. Qala alhamdulillah haqqa hamdihi, segala puji bagi Allah sebenar-benar puji. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi insya-Allah saya cadang Ustaz Sadir kita baca kitab ni. Saya pun bila membaca kitab ni satu kenangan saya. Waktu saya mengaji kat Peti Keroh dulu, sedap mengaji kitab ni. Ngaji pagi lepas subuh setiap hari. Jadi mudah-mudahan masalah kitab ni dapat limpahan berkat daripada guru saya Peti Keroh dulu, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita baca, jadi ada terjemahan dia kitab ni. Boleh pergi kedai buku lah. Saya baca hak Arab, tuan-tuan tengok hak Jawi. Tuan tengok hak terjemahan. Tu ya kalau adanya insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم